Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita check sound dulu sebelum kita start. Alright, nice. Okay, so sementara tu saya setting dulu untuk kita punya live ni. Okay, so jadi kita dah ready. Okay, so sebelum tu, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang buat tuan-tuan dan puan-puan semua yang sudi untuk menonton live pada hari ini, di mana semalam saya bersama ahli panel kita iaitu Tuan Hanif. Okay, kita membincangkan tentang kepentingan which is kepentingan hibah dan juga medical card. Okay, dalam keadaan sekarang ni COVID-19 ni dan juga dalam keadaan ekonomi yang agak mendesak. Okay, of course kita terpaksa memilih antara salah satu di mana sama ada nak memiliki hibah ataupun okay. Kadang ada certain thing yang sepatutnya kita fikirkan benda tu kedua-duanya kita perlukan, tapi bila dalam kesempitan tu kita terpaksa buat decision yang pada saya agak kata critical. So that's why live semalam berlaku dan Alhamdulillah kita dah dapat satu jawapan daripada pakar kita iaitu Tuan Hanif. Beliau mempunyai 3 tahun pengalaman dalam bidang ni, mengatakan sebenarnya dalam keadaan mendesak ni sebaik-baiknya kita ambil hibah. Sebab dalam keadaan hibah ni, jika apa-apa belum berlaku, at least kita sediakan something protection untuk untuk keluarga kita lah. Okay. So jadi tanpa membuang masa, okay, saya ingin menjemput kita punya ahli panel hari ini. Hari ini kita semalam ada seorang. Hari ini kita ada 2 orang ahli panel iaitu Tuan Hanif dan juga isterinya iaitu Puan Aniza. Di mana Tuan Hanif dia ada 3 tahun pengalaman dalam bidang takaful. Okay. Dan yang isterinya pula dia mempunyai pengalaman dalam bidang insurans saja dah dekat 10 tahun. Okay, dan juga dalam bidang takaful 3 tahun. So totally combination antara takaful dengan insurans Puan Aniza punya pengalaman ni lebih kurang dalam 13 tahun. So kemungkinan hari ni kupasannya mungkin lebih mendalam dan sangat berguna insya-Allah untuk tuan-tuan dan puan semua yang sudi untuk menonton. Okay, so tanpa membuang masa saya menjemput ahli panel kita. Assalamualaikum. Okey, dia terbalik pula. Okay, sekejap sebentar. Okey, sebentar sekejap Alright, kejap. I think korang kena buat yang menegak kot. Sebab dia akan ikut host. Boleh? Okey. Okey, sebentar. Alright. Alright, clear. Okey, clear. Okey. Alright. Sama ada pada perempuan semua sebab ada kekurangan sikit dari segi kita punya. Sekejap sebentar.
Dia macam dia tak ni. Okey, nampak clear tak? Nampak clear. Clear eh? Alright. So dia macam yang saya punya kamera ni dia lain sikit. Tapi kalau untuk daripada skrin nampak jelas lah muka kan? Semua okey kan? Nampak jelas. Nampak jelas. Lagging sikit je. Aduh, okey tak apa. Lagi sikit tak apa, it's okay, no worries. But then at least kita nampak jelas lah semua kedua-duanya. Okay, macam sekarang ni saya nampak lah untuk Tuan Hanif dengan Puan Niza saya nampak clear. Kalau macam saya nampak, sebab saya kat sini saya macam dia lain sikit. Tapi dekat yang ni lain pula. Okay, clear eh? Okay, line clear. Alright. Okay, so tanpa masa kita start lah. Okay, so petang-petang ni semua okay dah solat asar semua kan? Memang Alhamdulillah dah prepare kau-kau lah untuk kita dekat forum pada petang ni. Okay. So jadi macam semalam kita sembang-sembangkan tentang tentang hibah, okay, di mana which is yang lagi penting antara hibah ataupun medical card. Dan Tuan Hanif sendiri dah jawab semalam, sebenarnya dalam keadaan ekonomi sekarang ni sebaik-baiknya kita adakan hibah sekurang-kurangnya. Sebab kalau medical card ni dia antaranya satunya costing, okay. Lepas tu dia ada waiting period pula. Okay, so jadi kalau sebaik-baiknya dalam keadaan yang agak mendesak ekonomi ni, better ada hibah lah, betul tak Tuan ni? Betul, saya setuju. Wanita setuju? Okay. Alright. So kita boleh terus kepada kita punya topik hari ini adalah topik kita berkenaan dengan hibah tu sendiri, yang mana kita akan mengupaskan hibah tu lebih mendalam, okay, di mana dari segi atas dasarnya orang faham hibah ni kita menyediakan satu bahasa kasarnya adalah satu hadiah untuk orang yang kita tinggalkan, okay, di mana hadiah ni sebaik-baiknya dalam bentuk pampasan lah, okay, dalam bentuk sejumlah wang, okay, dan kita akan berikan kepada orang yang kita tinggalkan, iaitu waris kita ataupun orang yang kita sayang lah, okay, di mana untuk kelangsungan hidup mereka. Okay. So jadi banyak persoalan orang boleh kata ada keadaannya orang macam keliru ataupun orang mungkin nak lebih tahu ataupun orang tak berapa pasti tentang isu-isu yang lebih mendalam tentang hibah ni. Antaranya macam hibah ni boleh kata sesuatu yang wajib diambil ke sekarang ni, ataupun mungkin apa yang menyokong di sebalik hibah ni, macam contohnya ada dalil ke ataupun ada hadis Nabi ke berkenaan tentang hibah. Boleh Tuan Hanif jawab? Okey. Kalau soal wajib tu kita boleh lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 240 pun ada menyatakan bahawa dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, iaitu diberi nafkah sehingga setahun lamanya. Okay. So apa yang saya nampak daripada ayat surah Al-Baqarah ni, dia menjelaskan bahawa adalah satu keperluan untuk suami untuk meninggalkan satu bentuk nafkah, iaitu dalam bentuk pampasan. Okay. At least nafkah setahun lah. Okay, nafkah tu maksudnya apa? Nafkah tu maksudnya tempat tinggal, rumah dan pakaian lah. So dengan adanya pampasan ataupun hibah ni, let's say lah, kalau macam contoh suami tu bergaji 3,000, okay. So kalau gaji setahun kali dengan 12, sekurang-kurangnya suami ni kena tinggalkan kepada isteri ni 36,000 lah, iaitu setahun punya gaji. So kalau nak kesimpulan yang kita boleh ambil daripada ayat ni adalah keperluan lah, ia menjadi satu keperluan lah dan kewajipan kepada suami lah untuk tinggalkan nafkah lah. So itulah kesimpulan yang saya boleh buat lah. Okay. So maksudnya memang dari segi hukum pun sebaik-baiknya memang seorang, let's say seorang suami lah, okay? Ketua keluarga tu kena sediakan sesuatu sebelum dia meninggal dunia. Betul eh? Ya, betul. Okay. So jadi macam contoh kalau macam itu kalau boleh kata suami lah. Kalau macam contoh seorang ketua keluarga, let's say mak ayah dia dah tak bekerja,
Okay. Lepas tu apa dia pula macam contoh ada dia kisah lelaki atau perempuan, biasa kita ambil perempuan lah, okay. Yang perempuan ni dia menyara ibu bapa dia dengan adik-adik dia yang bersekolah. Okay. Adakah macam individu ni dia dikategorikan sebagai orang yang patut sediakan hibah? Betul tak tuan ni? Betul, memang perlu sediakan sebabnya siapa yang akan menanggung ataupun menyara anak-anak dia. So daripada situasi ni saya dapat lihat adalah isteri ni kena lantik lah siapa-siapa yang terdekat yang dia rasa rapat. So biasanya kalau yang paling rapat mak ayah dia lah. So anda kata kalau dia tak ada suami, dia perlu sediakan at least nafkah lah untuk anak-anak dia ni. So kepada siapa dia nak salurkan nafkah tu? So ibu bapa lah yang paling terdekat. So agak wajib lah untuk isteri tu untuk ambil hibah tu lah kalau anda kata dia adalah ibu tunggal lah. So kesimpulan saya boleh buat secara ringkas adalah isteri tu perlu ambil. I see. Okay, so maksudnya dia memang atas dasar tanggungjawab seseorang tu sendiri jugalah. Okay, di mana kalau dia ada tanggungan dia, suppose orang macam tu memang kena ada hibah lah. Okay. Baik. So saya ada satu soalan untuk Puan Aniza, di mana sefaham saya iaitu Puan Aniza dia mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam bidang ni, iaitu dalam bidang insurans saja dah dekat 10 tahun. Okay, dan dalam bidang full 3 tahun. So in total 13 tahun. Pada saya kalau pengalaman tu sendiri diukurkan jadi sebagai manusia, dia dah tingkatan 1. So pada saya macam ya orang boleh kata pengalaman cukup luas dalam bidang ni. So persoalannya yang ada kepada saya lah berkenaan dengan hibah ni, okey, antaranya kebiasaannya apa kriteria coverage hibah ni? Macam contoh kita faham banyak company yang ada hibah. So generally secara amnya hibah ni dia cover untuk macam bahagian-bahagian apa yang biasa dia cover, okay? Ataupun dan juga kalau coverage itu macam mana dia berfungsi secara am? Boleh Puan Aniza jelaskan? Ya. Okey, secara amnya hibah ni dia akan di-cover dalam 2 situasi, iaitu yang pertama meninggal dunia disebabkan oleh penyakit ataupun kemalangan. Okey, jika berlaku situasi ini, jadi waris akan menerima wang pampasan hibah tersebut. Okey. Contoh seseorang tu dia ambil hibah 100,000. Jadi apabila dia meninggal dunia, tak kira disebabkan oleh penyakit ataupun kemalangan, jadi penama atau waris akan dapat lamsam 100,000 tu. Okey, situasi kedua apabila berlaku cacat kekal ataupun hilang upaya. Okey, saya rasa ramai yang masih tak jelas atau tak faham apa tu yang dimaksudkan dengan cacat kekal. Yang orang kadang-kadang confuse tu. Jadi sebenarnya hilang upaya kekal ni dia ada definisi dia. Lepas tu dia mengikut kategori umur sebenarnya. Tapi yang penting, yang asas dia adalah dia tak berupaya untuk melakukan apa-apa pekerjaan maupun perkara asas dalam kehidupan dia, dan sekurang-kurangnya untuk 180 hari ataupun 6 bulan secara berterusan. Itu yang dinamakan hilang upaya kekal. Okey, kalau nak jelas lebih lanjut, dia kategori ukur umur. Kalau di bawah 16 tahun, dia dinamakan hilang upaya kalau dia mengalami kemalangan atau kesakitan dan dia tak dapat dia memerlukan penjagaan dan perhatian secara berterusan. Lepas tu dia tak dapat melakukan apa-apa perkara asas dan dia kena tinggal di rumah dia di bawah penyeliaan perubatan ataupun di hospital. Ataupun institusi sepertinya lah. Okey, kalau kategori seterusnya, kategori untuk 16 tahun hingga 61 tahun pula, hilang upaya tu maksud dia memang dia tak dapat bekerja lagi lah, bekerja langsung dan mencari sumber pendapatan. Lepas tu dia mungkin juga kehilangan kedua-dua penglihatan dia ataupun sebelah mata dia secara menyeluruh pun dinamakan hilang upaya.
ataupun dia hilang anggota badan bermula di atas pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki. Oh. Itu dinamakan cacat kekal atau hilang upaya. Lepas tu kategori yang akhir, dia berumur atas 61 tahun tetapi di bawah 70 tahun. Okey, yang ni apabila dia dah hilang fungsi usus dia ataupun dipanggil kontinen, iaitu dia gagal mengawal fungsi dia punya perkumuhan tu. Okay. Sejak hilang fungsi pundi dia lah, dia tak dapat pergi ke bilik air dengan sukarela. Lepas tu dia hilang mobility, dia dah tak berupaya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dia perlukan pertolongan orang lain. Dan satu lagi pengalihan, dia tak boleh nak masuk dan keluar daripada kerusi dia. Dia memerlukan bantuan orang lain juga. Itu dinamakan hilang upaya kekal untuk yang berumur atas 61 tahun. Lepas tu dia pun tak dapat nak buat perkara asas, pakai baju, makan dan sebagainya lah. Itu memang didefenskan hilang upaya kekal. So basically lah secara amnya apa yang saya boleh simpulkan daripada Puan Niza penerangan tadi. Okay, boleh kata dia ada dua sebab utama lah kenapa hibah tu boleh dapat, betul ke? Betul. Okay, so jadi jika berlaku tadi iaitu cacat kekal hilang atau hilang upaya, akan dapat juga coverage hibah itu dalam bentuk wang pampasan. Tapi sebenarnya ada satu lagi kriteria iaitu penyakit terminal, tapi buat masa ni dia masih baru dan tak ada di mana-mana operator takaful lagi. Cuma ada satu special lah, iaitu di HM Legacy. So penyakit terminal ni kalau berlaku pun boleh dapat hibah. Kalau nak tahu lebih lanjut, nanti boleh hubungi kami lah di HM Legacy. Jadi saya just jelaskan secara ringkas penyakit terminal tu macam mana pula. Okay, penyakit terminal dia berlaku bila kita didiagnose dengan suatu penyakit yang di mana doktor sahkan kita tak dapat meneruskan kehidupan dan hanya mampu hidup kurang dari setahun. Jadi masa kita untuk hidup tak lama, dan contoh yang saya boleh bagi contohnya seperti Alzheimer, penyakit Alzheimer, penyakit neurological, Parkinson. Lepas tu kalau advanced heart disease pun dikira penyakit terminal. Dan adalah contoh lain, itu contoh dia lah. Contoh juga penyakit motor disease. Contoh. Okay, so tadi Puan Niza cakap tadi berkenaan dengan terminal illness, which is tak semua company-company insurans takaful yang ada cover untuk hibah ni. Okay, so jadi macam contoh sikit sebanyak tadi saya faham macam mana konsep mekanisme berkenaan dengan hibah ni, di mana dia hanya cover untuk kematian, secara amnya lah kematian, dan juga penyakit hilang upaya kekal, TPD kan? Betul ke? Ke saya salah ni? Betul. Okay. Alright. So dan yang ketiga ni dia special sikit lah, which is hanya boleh didapatkan, ataupun kalau macam nak tahu lebih lanjut boleh klik pada link yang kita sertakan dalam posting ni. Okay. So insyaAllah tim kami akan kontak tuan-tuan dan puan untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Okay, sebab kita ada banyak lagi soalan yang kita sediakan untuk sesi ni. So kalau nak menjawab tentang special coverage daripada HM Legacy ni, dia agak panjang. Okay. So tak masalah. Kita seterusnya untuk soalan seterusnya lah. Okay, so kita dah bercakap tentang coverage, okay, kita dah bercakap tentang hadiah yang kita allocatekan untuk orang yang sayang. Okay, so ada certain things orang macam still tak berapa nak tahu berkenaan dengan macam mana kita nak memiliki hibah ni, which is more kepada pembayarannya. Okay, so jadi selain daripada pembayaran, okay, macam mana kalau macam contoh berlakunya situasi-situasi yang menyebabkan kita boleh mendapatkan pampasan tu, contoh macam kematian,
ataupun penyakit cacat kekal TPD. Okay. So macam mana pembayaran hibah tu boleh terlaksana, boleh ahli waris boleh dapat pembahasan tu, berapa lama nak kena tunggu, macam mana prosesnya, apa yang diorang perlu sediakan dokumen untuk dapatkan hibah tu lah apabila berlaku kematian. So soalan ni mungkin saya boleh ajukan kepada Tuan Hanif. Silakan. So kepada proses pembayaran, terpulang pada individu. Depends on dia punya kemampuan lah. Dia boleh sama ada dia dah bayar secara tahunan ataupun 6 bulan ataupun secara bulanan. Itu kalau dia berkemampuan lah. Kalau tak mampu, jangan risau, boleh juga apply, boleh bayar secara bulanan lah. So biasanya kalau tanya kepada klien yang mampu, dia biasanya sebab saya tanya dia kenapa bayar setahun. So dia tak perlu risau lah. Maknanya nak bayar bulan-bulan, dia tak perlu nak commit bulan-bulan lah. So peace of mind lah, ini kata dia. Itu pengalaman saya lah setakat ni bila jumpa klien yang bayar setahun lah. So dia malah nak pening kepala, so dia bayar je setahun. So tak perlu risau dalam tempoh setahun tu. So begitulah, pulang pada individu. Kalau dia mampu, dia bayar setahun. Kalau dia tak mampu, dia bayar bulanan saja. Macam tu. Untuk proses hibah tu pula, dia sebenarnya ringkas saja. Apabila berlaku kematian, waris hanya perlu dia perlu hantar sijil kematian. Kemudian kalau ada postmortem, report dari doktor, hantar kepada operator takaful. Kemudian operator takaful akan proses bergantung pada kes cause of death seseorang itulah. Kalau kes itu mudah, lebih cepatlah hibah tu akan diberi. Dan paling cepat selalunya dalam 2 minggu waris akan dapat wang pampasan tu dalam bentuk cek. Dan ejen takaful tu akan bagi personal cek tu pada waris. Dan kalau untuk kes yang lebih rumit, dia mungkin memakan masa dalam sebulan jugalah, bergantung pada kes. Kalau kes yang clear cut memang seawal 2 minggu dah boleh dapat cek. Okay, saya faham. So jadi macam berbalik pada persoalan tentang pembayaran tadi. Macam saya sendiri pun alhamdulillah saya buat pembayaran setahun. Dia memang clear cut, memang tenang. Dia sekali bayar je memang tenang setahun. So macam contoh kalau macam ada certain people ni lah, kita tak tahu rezeki kita dapat orang yang lebih banyak ke ataupun orang tu memang dia banyak duit. So dia kata I think I boleh bayar lump sum maybe 5 years terus ke ataupun 3 tahun ke. Kalau orang macam tu dia boleh ke nak buat pembayaran macam tu, Tuan? So memang kita punya limit is per year lah, annual, setahun. So jadi ni juga guideline dari Bank Negara lah. Memang mana-mana insurance atau takaful operator sama saja. So paling maksimum bayaran ni adalah secara tahunan. Secara tahunan saja. Maksudnya memang kalau macam orang tu insist juga dia nak bayar lebih daripada setahun, kita terus menunjukkan bahawasanya memang Bank Negara dah letakkan law yang memang kata clear cut punya law di mana maksimum pembayaran untuk takaful ni hanya setahun saja, betul? Betul. Saya faham. So jadi macam contoh dari segi pampasan tu tadi, yang pembayaran pampasan apabila berlakunya kematian ataupun TPD, cacat kekal. Saya difahamkan daripada di Hasham Legacy sendiri ada menyediakan macam contoh satu klausa ataupun satu specialty di mana dia boleh dapat 10% pampasan dalam masa 48 jam, betul ke? Betul. Memang special lah kalau sebab di mana-mana operator takaful sekarang ni belum ada lagi benefit tu. Jadi di Hasham Legacy kami ada menyediakan kelebihan itu, iaitu contoh jika seseorang itu ambil hibah 100,000, jadi dalam masa selepas kematian waris perlu hantar sijil kematian kepada kami
Okay. Secara email pun boleh. Dan kes itu akan diproses dan dalam masa 48 jam 10% daripada wang pampasan hibah tadi iaitu 10,000 akan diberi dahulu kepada waris. Tujuan ni dapat membantu waris untuk menguruskan hal-hal pengebumian dan sebagainya. Okay, so Jadi macam boleh dapat okay, so macam contoh yang 10% punya pembayaran selama dalam masa tempoh 48 jam ni, dia ahli waris memang kena sediakan satu dokumen apa tadi? saja kematian. Oh, sijil kematian. Yes. Okay. Tadi macam tak apa jelas. Tak maaf ya. Okay. Macam contoh itu kalau macam pada HSM Legacy kalau macam dekat company-company lain tak ada option macam ni. Setakat ni memang belum ada lagi. Dia hanya yang 2 minggu tu yang pampasan diberi. Jadi ini adalah satu bonus yang kami sediakan kepada orang di luar sana. Baik, so untuk tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian yang dihormati, kalau macam contoh untuk mengetahui lebih lanjut macam mana untuk dapatkan yang 10% pembayar riba selama 48 jam tu kira macam satu klausa specialty yang ada pada Chef Legacy. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada link yang kita sediakan dalam live ni. Okay. So untuk seterusnya macam tadi berkenaan dengan kita dah faham sedikit tentang mekanisme hibah ni, okay, bila kita macam mana kita nak apply, macam mana kita nak bayar, okay, macam mana pembayaran hibah tu sendiri boleh berlaku. Okay, so jadi untuk macam satu polisi ni lah, untuk satu polisi hibah ni sendiri, okay, dia boleh diletakkan lebih daripada seorang ke untuk orang yang dilindungi tu? Macam contoh the person covered lah, apa yang saya faham tentang polisi ni dia melibatkan 3 orang iaitu pemilik polisi, okay, dan juga orang yang dilindungi dan juga ahli waris. Okay, itu apa yang saya faham lah. So jadi cuma ada kekeliruan sikit yang saya rasa perlu diperjelaskan, iaitu kalau macam contoh biasanya orang fikir satu polisi tu orang yang dilindungi tu hanya seorang dia boleh. Betul ke Puan Niza? Sebenarnya kurang tepatlah di situ. I see. Maksudnya sebenarnya hibah ni dia boleh diagihkan kepada seramai mana yang kita mahu. Okay. Jadi hibah ni sebenarnya bila diwariskan dia akan diagihkan ikut peratusan. Jadi total peratusan ada 100%. Kita boleh agihkan peratusan tu ikut kemahuan. Contoh 25%, 25%, macam tu. 60%, 40%. Jadi contoh saya bagi contoh mudah, pemegang polisi adalah suami, orang yang dilindungi adalah isteri, lepas tu penama yang diletakkan adalah anak-anak pun boleh juga. Jadi jika berlaku kematian pada isteri, hibah yang diambil contoh 500,000 akan diagihkan hanya pada anak-anak mereka saja. Pun boleh. Betul, kalau anak ada 4 orang, 500,000 boleh diagihkan sama rata kepada 4. I see. Okay. So jadi macam contoh jika dia punya saya ada punya pengkelasan yang kita boleh buat lah dari segi pemilik hibah dengan orang yang dilindungi ni, maksudnya seseorang yang nak memiliki satu polisi tu dia boleh berjimat lah jika dia boleh melindungi lebih ramai orang dalam satu polisi, betul? Maksudnya dia bayar lagi berapa, betul tak Tuan Hanif? Dia contoh dia bayar sebulan RM200 dan dia ambil hibah sebanyak 500,000 contoh. Kemudian dia boleh wariskan kepada contoh tak semestinya hanya pada anak-anak dia boleh bahagikan pada ibu dia juga. Jadi dalam dengan RM200 sebulan tu dia boleh hadiahkan kepada seramai yang dia mahu. I see. Okay. So untuk soalan yang seterusnya ni saya nak ajukan kepada Tuan Hanif, okay, di mana pada saya ini sesuai untuk dijawab oleh sebagai seorang ketua keluarga lah. Okay. So jadi kebiasaannya lah, okay, ketua keluarga ni mereka ni lah orang-orang yang sepatutnya ada sediakan hibah. Okay. Biasanya kebiasaannya lah, okay, ciri-ciri hibah yang macam mana mereka suka nak ambil.
Okey, biasanya kita akan cari, kalau macam contoh kita nak cari plan hibah, package hibah, Okey. kita akan ikut kemampuan kita lah. Kita akan tengok mana yang murah lah, mana yang mampu milih lah. Mampu milih. Dengan dia punya pampasan dia yang paling tinggi lah. Gitu. So, tapi di mana-mana package hibah ni biasanya setiap company takaful tu dia ada specialty, dia ada added value lah kita panggil. So macam contoh macam kami di Asian Legacy, macam contoh let's say kalau suami tu adalah pemegang polisi, dia hibah tu, so let's say dia meninggal, so isteri ni akan dapat percuma hibah 100,000. So andai kata let's say selepas suami tu meninggal, isteri pula dapat dia punya pampasan tu dapat 100,000, betul? Okey, let's say isteri tu pula meninggal, dia dapat dia boleh tinggalkan pampasan tu pula kepada anak-anak dia. So itu adalah specialty di Asian Legacy lah. So kalau di operator takaful lain tak ada specialty itulah. So benda ni pun baru. So di Asian Legacy saja yang provide benda tu. So bagi saya itu adalah added value yang berbaloi lah. So kalau untuk company lain saya tak berapa pastilah. Tapi di Asian Legacy itu yang specialnya kami lah. So maksudnya macam contoh kalau macam boleh kata lah dalam keadaan yang mendesak, dalam keadaan ekonomi yang agak kritikal ni, so jadi of course lebih ramai yang suka kepada benda yang boleh menjimatkan kewangan dia. Okay, dan coverage-nya cukup luas. Okay, di samping pampasannya agak tinggi, betul. So jadi daripada package daripada ciri-ciri yang Tuan Hanif cakapkan tadi, ya apa yang saya faham, kalau macam contoh pemilik polisi tu dia ambil untuk dilindungi orang yang dia nak orang yang dia sayang, okey, dan kalau apa-apa berlaku kat dia atau orang-orang yang sayang tu akan dapat pampasan tu lah. Okey, so bagaimana kalau macam contoh orang yang dilindungi tu, macam contoh si isteri lah, okey, si isteri tu dia tak ambil polisi. Okay, dia tak ada ambil apa-apa, dia tak ada kaitan pun dengan Asian Legacy, okay, and whatsoever. Okay. Adakah macam bila si isteri tu meninggal, okay, si pemilik polisi tu dapat pampasan juga? Ada tak ciri-ciri siapa? Tu depends pada penama lah. Okay. So kalau dia letak, kalau macam contoh isteri yang ambil ya, maknanya isteri yang dia ambil atas nama isteri tapi dia yang bayar, suami yang bayar, macam tu ke? Dia suami dia ambil, okey. Lepas tu orang yang macam tu saya macam dia macam cakap dia kalau macam contoh orang yang dilindungi tu adalah isteri dia, okey, dengan anak dia sekali lah, okey. Tapi bila isteri dia meninggal, okey, si suami dapat pampasan. Ada tak option tu dekat Asian Legacy ataupun dekat company-company lain? Sebab pada saya macam kalau ada option tu, okay, regardless si isteri tu tak ada kaitan langsung dengan polisi tu atau dengan company tu, okay, tapi bila dia meninggal, okay, pampasan tu pun ada pampasan boleh kata spouse benefit lah, something like that, okay, dibayar kepada suami dia. Ada ke ciri-ciri macam tu dekat mana-mana company lah? Maybe Asian Legacy? Ya. Sebenarnya daripada Asian Legacy Asian Legacy saja yang ada. Untuk benefit yang tu Asian Legacy saja yang ada. Untuk operator takaful lain tak ada lagi benefit tu. Okay. So pada saya macam benda-benda macam ni yang memang pada saya menjimatkan, memudahkan dan juga orang kata tak pening kepala lah. Okay, sebab dengan hanya satu polisi boleh cover pelbagai benda, macam-macam benda, dan coverage-nya luas dan of course nilai coverage ni tinggi. So selain daripada tu, adakah dia punya pembayaran bulanan, orang panggil pembayaran premium tu rendah ke tinggi? Sebab apa yang saya faham, kalau macam contoh bila nilai pampasan tu tinggi, of course premium dia tinggi juga. Betul ke Tuan? Betul. Dia memang kalau premium kita lagi tinggi lah bulanan yang kita perlu keluarkan untuk bayar secara bulanan tu lah. Okay. I see. Okay. So, Puan Niza, ya, kalau ada tambah, ya. Takaful kita tak panggil premium. Okay. Kita hanya panggil sumbangan. Sumbangan. Yang itu adalah
dalam insurans, iaitu konvensional lah. Jadi takaful kita panggil sumbangan. Selalunya memang macam tu, kalau lebih tinggi perlindungan coverage, lebih banyak yang kita perlu sumbangkan. Tapi DHM Legacy sebenarnya harga dia adalah mampu milik, walaupun contoh boleh dapat coverage yang tinggi tapi harga masih di bawah RM100. Jadi memang ada plan macam tu. Okay, so maksudnya pada saya macam, pada hemat saya lah, kalau saya sebagai pemilik polisi, okay, memang rasa cukup beruntung sebab dengan bayaran sumbangan, okay, bukan bayaran premium, bayaran sumbangan yang mampu milik, okay, tapi dapat coverage yang tinggi dan juga coverage yang luas. Pada saya itu adalah satu kata opportunity yang sepatutnya orang ramai ambil, okay, sebelum terlambat lah, sebelum apa-apa yang berlaku lah. Okay. So jadi untuk soalan yang seterusnya, boleh kata ini adalah satu soalan penutup, okay, di mana soalan ni saya nak kedua-dua ahli panel jawab pendapat masing-masing. Okay, sebab pada suatu ketika dulu orang fikir macam hibah ni adalah satu kemahuan ataupun satu benda yang optional. Okay, optional maksudnya tak ambil pun tak apa, ambil pun tak apa pada suatu ketika dulu. Pada orang baru kenal apa itu takaful, orang baru kenal apa itu insurans, okay, regardless konvensional ataupun Islamic. Okay, pada suatu ketika dulu orang fikir macam benda ni optional lah, hanya pilihan saja. Okay, kalau ambil tak ambil, tak apa, tak ada masalah. Tapi dalam keadaan sekarang ni, dengan keadaan ekonomi, dengan keadaan orang kata segala benda nak kena bayar, okay, lepas tu dari segi bil apa semua, okay, ada hutang-hutang lagi, okay, bebanan hidup. Okay, pada saya, pada pendapat saya lah, okay, hibah ni daripada satu kemahuan, dia dah bertukar menjadi satu keperluan. Betul ke? Mungkin kita boleh minta Tuan Hanif jawab dulu. Apa pendapat Tuan Hanif? Saya sebagai ketua keluarga, so saya boleh definisikan ini adalah sebagai satu keperluan lah. Okay. Boleh kata semua orang ada hutang, ada kereta, ada komitmen bulanan yang perlu ditanggung setiap bulan lah. So bila adanya pampasan ni, so meringankan beban lah untuk sama ada individu yang ambil polisi tu, dan juga untuk kepada insan yang tersayang, iaitu ahli keluarga lah. So anda kata macam kita dah bincangkan tadi soalan-soalan sebelum ni, dia memberi pampasan dalam bila mana 3 situasi tadi itulah. So agak penting bila anda kata kita terdedah, bila kita kat luar ni, kat mana-mana pun kita terdedah pada 3 risiko ni lah, iaitu cacat kekal, lepas tu kematian, kemudian terminal disease. So memang kita sangat berisiko untuk mendapat 3 risiko ni lah. So menjawab pada soalan tadi, saya anggap benda tu sebagai satu keperluan pada waktu sekarang. Okay. Puan Anizah pula? Ya. Pada pendapat saya, memang keperluan dan wajib setiap seorang untuk ada hibah, sekurang-kurangnya ada hibah. Sebab yalah, dengan COVID-19 sekarang telah meningkat, siapa-siapa saja memang terdedah dengan risiko kematian. Lepas tu kes kena langgar dengan orang mabuk pun dah makin meningkat. Jadi risiko dah makin tinggi. Kalau kita pergi jogging kat luar pun mungkin boleh dilanggar oleh orang yang tak bertanggungjawab. Jadi sebab tu hibah tu sangat-sangat penting dan wajib diambil. Lepas tu harga pun dah mampu milik, iaitu kalau kita kira RM100 tu bagi 30 hari, macam sehari kita hanya perlu peruntukkan RM3 je sehari. RM3 tu kadang-kadang kita nak makan pun lebih dari itu kan. Jadi dengan kita tepikan RM3 pun kita dah mampu dah sebenarnya untuk ambil hibah. Tak kisahlah, walaupun kita mula dengan coverage yang asas lah untuk cover income setahun. Lepas tu bila kita dah mampu, kita boleh upgrade coverage kita sebenarnya. Jadi sebenarnya macam tak ada alasan untuk kita tolak tepikan hibah ni sebenarnya. Hibah ni sesuatu yang wajib untuk setiap orang, terutamanya suami. Tak kira lah suami tu masih muda, baru berkahwin atau belum punya anak.
Sebab saya setiap suami dia ada wang simpanan dia. Jadi apabila dia meninggal, wang simpanan dalam bank account dia sebenarnya itu adalah satu aset dan jadi harta beku. Jadi terutama kalau isteri tak tahu password akaun bank suami dia, apabila suami meninggal dan dia tak ada banyak wang simpanan untuk diri dia, dia agak terbeban untuk meneruskan kehidupan dia. Jadi kalau suami dah sediakan hibah, memang sangat-sangat membantu isteri dia untuk teruskan hidup dan juga bayar hutang-hutang dan komitmen bulanan suami dia. Okay, terima kasih atas ulasan tadi buat Tuan Hanif dan Puan Haniza. Pada saya macam cukup-cukup orang kata memberi kesedaran pada diri saya sendiri, walaupun saya sendiri pun dari hibah, okay, tapi still dapat rasa kesedaran tu sebab apa yang kita kena faham, kita memang tak selamanya hidup kan, dan mana kita pun tak boleh nak jamin hari esok kita jamin kita boleh hidup. Betul tak? Okay. Dan senang cerita, even esok pun kita tak boleh nak predict, apatah lagi pada yang masa akan datang, 2 bulan lagi ke, seminggu lagi ke. Okay. So jadi pada saya kesedaran tentang kepentingan hibah ni memang patut wajib ada pada semua orang. Jadi mana supaya kita tak menyusahkan orang yang kita sayang bila kita dah tak ada. Okay. So jadi terima kasih pada Tuan Hanif dan Puan Haniza atas kesudian untuk join live pada petang ni. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang menonton live ni sama ada secara live ataupun selepas ni, okay, pada hemat saya harapkan knowledge, info-info yang tuan-tuan dan puan-puan dapat daripada live ni bolehlah sampaikan kepada orang lain supaya orang lain sedar tentang kepentingan hibah ni. Okay, insyaAllah kita dapat bantu lebih ramai orang lagi. So insyaAllah sekian, kita tangguh dulu majlis ilmu ni, okay, untuk sambungannya pada esok hari, okay, dengan tajuk yang lebih hangat, okay, yang mana kita akan umumkan pada esok hari, okay, sebab dia tak surprise nak umumkan sekarang, betul tak? Okay, tapi memang ini memang sangat-sangat penting, okay, the high level sikit lah, okay, tapi insyaAllah mudah kita nak faham. Okay, so saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Tuan Hanif dan Puan Haniza kerana kesediaan untuk join live ni, dan tuan-tuan dan puan-puan yang mesti menonton. Ya, sama-sama. Baiklah. So itu saja daripada kami bertiga. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bye. Waalaikumsalam.